Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala asy-syaikh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu yakni mukallaf bahawa percaya akan sirat, yaitu sirat titian di atas neraka jahanam, yaitu titian di atas neraka jahanam, halus daripada rambut dan tajam daripada pedang, dan tergelincir atas segala kaki orang kafir dan tetap atas titian segala kaki orang mukmin. Lalu mereka itu ke dalam syurga, tetapi bersalahan perjalanan orang mukmin sekira-kira amal mereka itu. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Sehingga pada katanya dia hari ini, dan demikian lagi wajib atas mereka itu mukallaf. Masih lagi dalam ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid, iaitu di dalam qismu tsalis, bahagian yang ketiga yang terakhir dalam perbahasan ilmu akidah, yaitu membahaskan tentang perkara ghaibiyah yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Perkara gaib hak dikhabarkan oleh Allah Rasul, hak wajib kita kena percaya, kena terima. Bukan sebagai gaib tu ada gaib hak tu bomo cerita, hak tu tak wajib percaya. Ada live dalam Facebook satu orang perubat tradisional, perubatan rawatan Islam gitulah dia guna nama dia tadi.
Jadi bila dia bomo, lah ni bomo pun live. Live, bomo pun buat live, bukan mengajak agama saja buat live. Bomo orang buat live. Jadi bila sudah dia bomo tu, dia pun bagi cerita. Ini jin yang apa tak tahu daripada elit Syiah mana, tuk Sami mana, hatta gini. Jadi hak pesakit tu pun tanya, tak tahulah pesakit ke ataupun waris-waris pesakit tak tanya. Yo kau ustaz. Nah, dia panggil ustaz lah. Kau kalau ni bukti ada janggut kan? Yo kau cerita tu. Kata, yang ada yo kau lagu tu. Ini qara'i wajib kena percaya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang mukmin tu orang percaya benda ghaib. Tak kena tu ayat dia. Ghaib hak orang mukmin wajib percaya ni ghaib khabar Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khabar tuk nujung ke tuk bomo tuk batin tuk mana sekalipun lain pada Allah Rasul tak wajib percaya. Dia tahu di mana benda ghaib. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak mengetahui sebarang perkara ghaib ni melainkan Allah, melainkan orang yang Allah beritahu kepada dia, iaitu para anbiya mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara hak wajib kita kena percaya lagi sebagai wajib fardu ain ni. Dan demikian lagi lagu hak tulah juga, lagu hak sebelum-sebelum ni wajib ai wujuban ainiyan, sebagai wajib fardu ain atas mereka itu yakni mukallaf. Kita semua ni mukallaf, wajib atas kita. Mana kalau kita tak percaya, terkadangnya boleh bawa dosa dan terkadangnya boleh kafir, jatuh akidah, wal iyadzubillah min zalik. Sebab di sini ada kelompok yang tidak percaya ada sirat. Itu dah. Ada kelompok yang mengatakan sirat tu, titian tu bukan titian yang sebenar. Hanya kinayah saja. Kinayah mana orang panggil bukan ada diri titian tu, hanya simbolik. Simbolik saja. Tak ada pun meniti-meniti tu. Ada kelompok lagu tu. Tu semua tu ahlul bid'ah wad dalalah. Semua tu ahlul bid'ah wad dalalah belaka tu. Di sisi ahli sunnah wal jamaah wajib, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imamu ahli sunnah wal jamaah, wa ajma'u, dan telah ijma' mereka itu ulama, ala anna sirata, di atas bahawasanya sirat itu jisrun mamdudun ala jahannam, ialah titian yang dibentangkan di atas belakang neraka jahannam. Ijma'. Jadi kharqul ijma' boleh jatuh kufur, mencari ijma' tu boleh jatuh kufur, jangan buat. Baki lagi tak kufur tu dia tak nafi sirat, cuma dia kata sirat tu bukan jismun, bukan titian, hanya kinayah saja. Jadi kalau kata sirat tu dengan secara hakiki dan majazi tidak ada, tak ada, tu kafir, kerana ingkar hari kiamat. Satu daripada perkara di hari kiamat esok ialah sirat. Wajib percaya sebagai wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, bahawa percaya, terima, tasdik wal iz'an fil qalbi, setuju dan terima dalam hati akan khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sirat. Dia gitulah, akan sirat ini akan khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sirat. Itu dah. Gapo dia sirat? Tengok dia kata, iaitu sirat titian, bukan jambatan. Setengah-setengah orang laju sangat. Akhirat esok kita akan melintasi jambatan. Jambatan besar, jambatan lori boleh muat lagi kalau jambatan. Tak ada duk bimbang kalau jambatan. Bukan jambatan, titian. Sebab tu ibarat dengan jisrun. Jisrun ni orang panggil titian. Itu dah. Mamdudun. Titian yang dibentangkan, gitu, di atas neraka jahannam, ala zahri jahannama, di atas permukaan neraka jahannam. Artinya neraka jahannam itu duk bawah, low. Kita meniti di atas. Itu dah. Wajib kena percaya tu.
Tu. Wajib kena berimeh. Kata apa? Tadi Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata, yajuzu alaihi al-ibadu biqadri a'malihim. Melintasi di atas sirat titian yang dibentangkan di atas belakang neraka jahanam tu oleh sekalian hamba-hamba biqadri a'malihim, dengan qadar amal ibadat perbuatan mereka itu hamba di dunia. Wa annahum yatafawatuna, dan bahawasanya mereka itu hamba-hamba yang melintasi di atas titian sirat tu yatafawatuna, mana berlain-lainan, berlebih kurang, fi sur'ati, pada kecepatan, wal ibta'i, dan pada kelambatan, betak, batik, wal ibta'i ala qadri zalika, di atas qadar demikian itu amalan. Bukan dengan sebab pandai meniti, hari-hari dua latihan meniti dia ni. Kata wano tak ada pergi semaya jemaah apa, kata cukup dengan latihan meniti ni kita boleh lah meniti titian sirat, masuklah kita syurga tu. Tidak dah. Niti ni walaupun di dunia dia tak pandai, tapi dia iman yang haqqah, amalan salihah wa mukhlisah, maka dia mampu meniti di atas titian sirat. Cepat laju berkait dengan qadar amal dia lagu mana. Tu tengok. Samalah macam apa, dihalau ke mahsyar untuk dihasyar, itu pun mengikut amal juga. Tiap-tiap kita ni bila mati ditanam dalam kubur masing-masing, maka bila ditiup sangkakala yang kedua, bangkit balik daripada kubur masing-masing. Kayak gitu, bangkit balik dengan roh dan jasad, bukan roh saja. Ni di Greenwood ni mana tahu tanah perkuburannya ada? Kau tak ada orang mati sih. Ada deh. Di mana? Jauh ke dekat? Dalam kampung ni ada? Dalam taman ni ada? Tanah perkuburan. Ada deh. Jadi kalau orang Greenwood ni mati, ditanamkan di Greenwood ni, maka nanti bila tiup sangkakala yang kedua, bangkit balik daripada kubur masing-masing. Tu bangkit di Greenwood lah, tapi tak ada dah nama Greenwood. Habis dah Tuhan salin bumi baru. Maka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dalam Quran sebut tu kan. Apa dah tu? Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, jangan duk perangai lagu tu kata. Jangan duk perangai kedekut kopi, tak cara ke anak yatim, makan harta anak yatim, tak cara ke fakir miskin. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, cinta kalian pada harta akan sebagai cinta yang sangat banyak. Jangan duk perangai gitu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat, bila bumi ni digoncang segoncang-goncangnya, hatta sara dakka, sehingga jadi bumi ni debu berterbangan, hacul bu. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, maka nyatalah keganasan ataupun kekerasan, kekerasan, zahara qahrullah, nyata kekerasan Allah Taala, wal malaku, dan para malaikat itu diutuskan kepada manusia, saffan ba'da saffin, satu kelompok, satu orang, tiap-tiap seorang bersah-sah naik kubur kan, bangkit masing-masing, tunggu. Ada malaikat belakang duk tunggu, nanti tunggu duk belakang. Bangkit kita daripada kubur. Maka kalau orang tu ahlu sa'adah, malaikat kata, ya amat berhormat Tan Sri. Gitu dah ni. Sila, ini kenderaannya. Ini kenderaannya masjid Tan Sri buat mula. Dia dulu bukan Tan Sri, pocik biasa je. Tapi bila bangkit akhirat jadi Tan Sri dia, VVIP akhirat. Dipersilakan. Ini masjid Tan Sri buat jadi kenderaan nak pergi ke mahsyar. Mana mahsyar? Pada Arafah tu. Ini binatang korban hak Tan Sri korban mula kerana Allah Taala. Ni kenderaan nak pergi ke mahsyar. Tafadhal, sila naik. Syuk, sekelip mata siapa dah di pada Arafah tu, Tuhan salib bumi baru. Sebab tu dia buat haji kan.
setengah daripadanya wukuf di Arafah. Hikmahnya apa? Tu nak ingat saat kita duduk mauqif di padang mahsyar akhirat lah. Duduk situ. Lama tu. Jadi jalan je highway untuk seorang ahli saadah tu seorang-seorang. Dia tak pakat dengan orang lain. Itu hebat VIP akhirat kan. Dia tak pakat dengan orang lain. Kalau kita VIP dunia ni kita pakat dengan orang lain. Raja ke sultan ke perdana menteri ke menteri mana ke VIP dunia, dia tetap lalu kok minyak tahap global tu juga. Cuma laju sikit pada kita sebab ada escort polis je. Gitu kan? Nah, jalan global tu juga. Cuma laju dia muka VIP, muka ada polis ni duduk iring. Akhirat VIP akhirat lain tak gitu. Highway tu untuk dia seorang. Bukan diperbuat daripada jokong mah tu. Nah, jokong mah untuk kenderaan akhirat ni lalu ni. Tak ada tol. Tak ada tol, tak ada apa. Bau kasturi sepanjang-panjang jalan. Wangi. Tak boleh pakai kalau tu tak demo ni, jalan raya demo. Tak boleh. Masing-masing urusan masing-masing. Naik siapa di pada mahsyar duk nanti situ. Ahlu sa'adah, ya Allah cepatlah ya Allah, tak sabar nak masuk syurga. Tak sabar nak meniti titik sirat. Tak sabar. Tu. Kalau ahli syaqawah, fuak celaka. Ahli syaqawah ni orang celaka. Bakit daripada kubur, gagal lana, buta mata kepala. Tu tak tahu nak pergi ke mana hala. Malaikat hotel atas belakang belum. Pau, gi. Ila aina? Kepada mana aku nak pergi ni? Nah, aku nak pergi ke mana? Nah, ila aina azhab? Aku nak pergi ke mana? Gi ke mahsyar tu. Gi piak. Tak nampak jalan. Dengan nanah, dengan darah, dengan danau. Tak tahulah sekat betih ke sekat pohon ada, sekat mulut pun ada. Matahari tu sejeka atas kepala gelegak. Untuk menyeksa Tuhan buat. Tu. Dengan keadaan buta mata kepala. Tak ada siapa tolong dah. Tidak kata cucu mu cucu aku tolong bibik nak pergi ke mahsyar. Tak ada. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu masing-masing orang terkaya daripada cara orang lain. Masing-masing cara hari sendiri. Nafsi-nafsi. Hari itu tak kena bini, tak kena tok lelaki, tak kena bini, tak kena anak, tak kena mak pak, tak kena sahabat anda, tak kena anak saudara mara, tak kena saing sahabat, tak kena. Masing-masing cara hari sendiri. Itu Tuhan kata, wa man a'rada an zikri. Siapa yang berpaling daripada ingat aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka hidup dia serupa bangkai dah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami himpun akhirat esok dalam keadaan buta mata kepala. Pasal apa? Pasal dia buta mata hati di dunia. Afaman kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa-siapa yang buta basirah mata hati di dunia, maka buta pula mata kepala akhirat. Sesat jalan nak kelik. Tu orang kata qala Allah, qala Nabi, qala Rasul. Ulama kata begini-gini. Maksud. Hak lagu ni panggil buta mata hati ni. Tu buta mata kepala akhirat wa adallu sabila, sesat jalan nak kelik. Tak jumpa cari. Tak tahu berapa ratus juta tahun nak beli kau siapa di mahsyar. Jauh Tengah buka map location. Daripada Geriwu kepada Arafah. Berapa ribu batu. Boleh buka selalu map location ada. Ni tengok jauh mana, dekat mana. Lon ni boleh lah naik kapal terbang berapa hidup dunia ni. Nah, akhirat esok tak ada dah. Masing-masing Tuhan hanya kasih untuk orang mukmin, tidak semua dah. Hanya untuk orang mukmin. Nah, mukmin haqqah. Nah, tu mukmin yang sebenar saja hak Tuhan kasih. Selain pada tu dah. Tu tengok. Lepas tu tanya Tuhan, lima hasyartani a'ma. Hai Tuhan, kenapa mu bangkit aku dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira. Padahal aku di dunia boleh melihat. Lalu Tuhan kata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauman tunsah. Tuhan kata, mu aku buta ke mata di akhirat ni kerananya telah datang ayat-ayat aku. Ayat Quran mari. Hadis Nabi mari. Ayatullah kauniyah. Ni langit bumi, segala urusan di langit bumi ni, baik buruk, hujan, panas, gempa bumi, apa semua, kaya, miskin, susah, senang, sehat, sakit, ia belaka. Ni semua ni kerja Tuhan belaka.
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang jadikan 7 lapis langit dan bumi supaya langit 7 lapis, dan Allah lah yang menurunkan segala urusan kerja di antara langit dengan bumi. Tuhan buat ni saja ke? Sia-sia ke? Dah. Lita'lamu, lamu lita'lilil hikmah. Hikmahnya supaya mengerti, mu tahu bahawasanya Allah atas tiap-tiap makhluk dia yang zat yang maha amat berkuasa, kerana di zatnya ada sifat berkuasa. Dan Allah Ta'ala meliputi dengan sekalian perkara dengan secara halusi, tidak terdahulu, tidak tahu nisbah pengetahuannya. Tapi kita duk tengok ayat tu gitu. Tengok tangan kedut pun rasa muda lagi. Tengok rambut gugur, rambut ada putih pun duk rasa muda segar lagi, lama lagi hidup. Duduk berahi buat maksiat lagi. Duk tak semaya jemaah lagi, tak mengaji, tak reti baca Quran lagi, tak lepas ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf lagi. Tak jelas akidah hak mana hak betul ahli sunnah wal jamaah, hak mana hak sesat. Ni padahal bekalan nak bawa dalam hati ni, dalam kubur ni. Tengok. Fanasi dah, tapi muak tak hira tu yang kata. Aku banyak dah ayat aku tu. Tapi muak tak hira, awak dono, awak tak tahu. Awak hidup tu selama-lama, tak ada tiada kubur, tak ada tiada batu nisan untukmu. Wa kadzalika yauman tunsa. Maka kerana tu kami hari ini tidak menghiraukan kamu sebagai hirauan rahmat, tapi hirau juga sebagai hirauan azab. Berat. Siapa di mahsyar tak tahu juta tahun dengan penuh dengan nano darah, dano matahari bergegok otak, tak tahu berapa ratus tahun nak boleh kau siapa ya Allah, neraka cepatlah, kalau neraka pun neraka lah, tak tahan dah aku ni. Neraka tak sabar juga tu ni. You gamuk neraka tu hingga sikit pada perjalanan dia daripada Greenwood kepada Arafah. Padahal teruk lagi perjalanan dia daripada Greenwood kepada Arafah. Padahal teruk lagi neraka tu tak ada boleh nak banding. Tak ada bandingnya sikit pun. Itu perkara-perkara akhirat yang sepatutnya kita kena fikir, kena muhasabah. Habis situ. Tu dah. Sebab tu kata Imam Nawawi, qad ajma'us salafu ala isbatus sirat. Sesungguhnya telah ijma' para alim ulama salaf pendahulu kita di atas mengisbatkan, menyabit, menyungguhkan adanya apa yang dikhabarkan oleh Nabi, iaitu sirat. Wa ashabunal mutakallimuna, dan para ulama-ulama kami ahlul kalam, ulama mutakallim, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka itu ulama kalam, minas salafi, daripada ulama-ulama salaf yang hidup 300 tahun, 3 qurun, 4 qurun lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaquluna, berkata mereka itu, inna sirata, sesungguhnya sirat itu adakku minasya'rati, lebih halus daripada lebih halus daripada rambut, wa ahaddu minas saifi, dan terlebih tajam daripada pedang. Ulama kata, sebab tu dia kata itu kan, iaitu sirat tu, titian yang dibentang di atas belakang neraka Jahannam tu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang. Tu dia kata nak halus. Dah tajam lebih daripada pedang. Lagu mana tahu? Tak nak bayar dengan kepala otak kita ni. Sebab rambut tu halus dah, lebih halus lagi. Adaku minasya'rati, lebih halus pada rambut. Cuba ambil rambut pak, tengok. Ada rambut orang tebal-tebal ni, sorak. Bukan rambut dah tu, nak seletik dah tu. Ada rambut tebal 2 jari, so jari pun dah. Halus ke rambut? Macam mana pak rambut tengok halus. Tapi sirat ni adaku, terlebih halus lagi daripada halus dah tu. Tu tengok dah. Tu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang. Ulama salah, ulama kalam, ulama mutakallimin kata lagu ni reka ke? Tak. Kama wazalika
Wazalikal qail minas salaf, minal mutakallim yaqulu bi anna sirata adakku minas sya'rati wa ahaddu minas saifi. Nah, bermula demikian itu berkata ulama salaf dari kalangan ulama mutakallimin dan lain daripada ulama mutakallimin, fuqaha wasufiyah dan sebagainya, sirah itu sesungguhnya lebih halus daripada pedang dan lebih tajam daripada lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kainun adalah ia kama seperti mana barang zakarahu yang telah menyebut akan barang tersebut, khabar hadis tersebut, Abu Sa'id Al-Khudri, oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, berkata ia, balagani telah sampai kepada aku, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal jisra, sesungguhnya titian itu, adakku minasya'rati wa ahaddu minas saifi, terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang. Akhrajahu Muslimun, telah mengeluar akan ini hadis oleh Imam Muslim pada raqam hadisnya, hadis yang ke-455. Jadi bukan duk rekod dah. Nabi riwayat, Nabi sendiri hak riwayat kata sirah itu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang. Itu dah. Dan tergelincir atas segala kaki orang kafir-kafir. Ada angka 3. Kalau dalam kitab Ambo ni ada angka 3. Nah, dia tulis tepi tu. Dan munafik. Ya ada gugur ni kitab ni. Kalau kitab demo ada tak? Tak ada. Ada. Tak ada tulis kafir gitu je. Pakai senyap situ, tak ada apa-apa dah. Kalau kitab kita ni tulis angka 3, senyap gitu. Dan munafik, mana orang kafir, orang munafik, jatuh belebok. Maka jatuh, tak periknya, maka jatuh mereka itu kafir-kafir dan munafik-munafik ke dalam api neraka Jahannam. Atau ada gugur tu kita. Ni biasalah tu. Bila ditashih balik dengan makhtutat, dengan tulisan asal Syekh Abdul Somad Palembang, cetakan ni tak lengkap, ada gugur. Maka ditambah di tepi sebelum dia cetak kembali. Gitu dah. Pasal apa tu jatuh belebok dalam neraka tu? Pasal memang semua manusia tak terkecuali kena lalu lagi. Tu hikmat Allah Taala buat sirat ni, liyamurran nasu alaihi, supaya lalulah di atasnya oleh manusia. Itu dah. Lepas tu watazillu anhu, dan gelincirlah daripada sirat tersebut aqdamul kafirina, oleh segala tapak kaki orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Munafik ni hak kafir lebih berat lagi lah. Orang munafik ni mana dia ni kafir tapi dia sembunyikan kufur dia dalam jiwa dia, dalam hati dia. Izhar Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan, menzahirkan Islam pada lidah. Lidah kata saya Islam, saya pun mengucap dengan syahadat ke, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dusta orang munafik apabila datanglah oleh orang munafik kepada dikau, hai Nabi Muhammad, idza ja'akal munafiqu qalu, lalu mereka berkata dengan lidah mereka semata-mata, hati mereka dusta, nashhadu innaka la rasulullah, kami menyaksi dengan lidah kami saja bahawasanya engkau tu utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah Maha mengetahui bahawasanya engkau Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah menyaksi bahawasanya ucapan orang munafik itu mereka tu dusta dengan lidah mereka. Hati mereka Rasulullah bukan utusan Allah. Muhammad bukan utusan Allah. Itu munafik tu. Jadi munafik ni berat pada kafir hak asal lagi. Kafir asal senang. Itu dah. Kalau dia izhar ada kufur dia, saya bukan Islam. Itu dah. Tapi kalau munafik ni apa ya? Nabi pun telah buat contoh pada kita. Walau Nabi tahu siapa munafik, Nabi diberitahu.
dalam bentuk wahyu yang diberi pilih kepada Nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang tertentu. Ma khuyyiru bitablighihi au bikitmanih. Wahyu yang diberi pilih Nabi itu untuk menyampaikan atau nak menyembunyikan. Jadi Nabi ada royak kepada beberapa sahabat dan sembunyi daripada sahabat-sahabat yang lain. Siapa munafik? Kerana Allah Ta'ala bagi tahu. Hak rapat dengan Nabi umpama Sayyidina Umar, Abu Bakar Siddiq pun Nabi tak royak. Kerana royak Abu Bakar kan sudah Abu Bakar tak boleh duduk juga dia. Dia jadi rusing sebab Abu Bakar ni orang Siddiq. Orang yang membenarkan Nabi tanpa ada masa ketika saat untuk dia rehat mikir tak ada. Apa tu bingung Nabi? Ya selalu dah. Ataupun dikatakan as-siddiq istiwa az-zahir wal batin. Sama hak dalam hati dengan hak lidah, hak zahir. Sama zahir dengan batin. Jadi payah tu. Lepas tu kalau ayat kau Sayyidina Umar, berat. Sayyidina Umar pergi pacuh habis Kerana Sayyidina Umar Al-Faruq. Al-Faruq mana orang yang memfarakkan antara hak dengan batin. Yang kerak lalu pala esok. Saya kata apa habis buat menafik. Nanti apa pula orang kafir musyrik kata tengok Muhammad teruk agama pengganas. Orang mengucap kena syahadat pun dia bunuh boleh. Maka Nabi tak royak main-main. Nabi royak kepada sahabat-sahabat tertentu saja. Itu munafik. Wal usati binal mu'minina, dan yang bermaksiat di kalangan orang mukmin pun geleceh juga. Jadi bukan orang kafir saja, bukan orang munafik saja hak meniti di atas sirat geleceh. Wa tazillu anhu aqdamul kafirina wal munafiqina wal usati minal mu'minina, dan yang berbuat maksiat di kalangan orang mukmin pun geleceh jatuh belebok juga. Enggak sebut kata maksiat enggak. Kita ni memang ahli maksiat dah. Sebab tu kita tidak wali. Kalau wali mukmin taqi. Kita ni mukmin asi. Tu pasti ada dosa kita buat. Sedar ke tak sedar? Atau tak sedar? Atau sedar tapi kita tak sedar lagi. Nanti dulu nak taubat. Tu maksiat tu dipanggil. Kita tu orang panggil mukmin asi. Geleceh. Kenapa? Kenapa boleh leceh tu? Karenanya di atas, di bawah titian sirat tu ada kalali. Dalam hadis Sahih Bukhari, akhrajal Bukhari wa Muslimun, telah mengeluar oleh Imam Bukhari pada hadis 7439, wa Muslimun dan hadis 455 tadi. An Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yu'ta bil jasri, kemudian didatang, hadis ni panjang yang ambil tengah, kemudian didatangkan bil jasri dengan titian. Jasri ini titian sirat tadi. Summa yu'ta bil jasri, kemudian didatangkan dengan titian, dengan sirat. Fayuj'alu baina zahrai jahannama, maka dibentangkan di atas permukaan tengah-tengah neraka jahanam. Kalau kita kata neraka jahanam ni kawah bulat gitu, duduk tengah-tengah gitu. Qulna ya Rasulullah, lalu kami pun tanya, ya Rasulullah, wa mal jasru, apakah itu titian? Tu. Lalu Nabi kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, madahadatun mazillatun. Madahadatun mazillatun alaihi khatatibu wa kalalibu. Tu Nabi kata titian tu ialah satu orang panggil satu apa ni panggil? Madahadatun mazillatun, mana satu jalan yang halus untuk mudah digelincirkan. Kami sengaja buat gitu tu supaya mudah jatuh. Alaihi khatatifu, di atasnya tu ada bagai-bagai halangan. Bukan straight gitu dah, ada bagai-bagai. Wal kalalibu, dan ada pengait pula yang mengait. Tu dah. Ada pengait yang mengait kaki-kaki orang hak melangkah. Banyak mana pengait? Kata ulama, sebanyak mana nafsu yang syahwat kita ikut, keinginan nafsu yang kita ikut, nafsu syahwat yang kita turut, yang kita tidak mujahadah lawan,
Sebanyak itulah kalali yang akan mengait kaki-kaki kita. Dia tak sama. Berapa banyak kalali? Kalali ni pengait itulah. Biasa tengok orang dulu ngait nak kait buah apa, dia buat bersih kekong gitu dah. Tu pengait. Kalali dia panggil. Kalali tu. Jadi berapa banyak pengait itu? Sebanyak mana nafsu syahwat yang kita tak lawan bahkan kita ikut. Sebanyak tu. Tengok gua tunuk, tengok gua ni yo, tengok yo belaka. Hak tu akhirat esok jadi kalali, ya, pengait, dia akan mengait tak kaki beruk heret. Tu tengok. Pasal tu? Pasal itulah jatuh belebok dalam lubang dengan aku. Tu dah. Habis itu. Sebab tu dia kata lagi tak ni, dia kata kan, dan tergelincir atas segala kaki orang kafir-kafir dan munafik-munafik. Tambah selagi, dan ahli maksiat di kalangan orang mukmin yang tidak bertaubat, yang tidak sempat bertaubat, dan tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Sebab ada juga hak tak taubat tu apa? Ada. Harus bagi Allah Ta'ala. Tuhan nak apa? Maksiat dia banyak, tapi oleh kerana dia ni buat amal kebajikan, jadi al-hasanat yuzhibna sayi'at, ataupun kerana dia tak menjaja-jaja aib maksiat saudara dia. Dia tak cara orang. Tak cara maksiat dia duk jaja habis mengata-riti aib orang tu, aib orang ni. Tu. Jadi Tuhan hisab dia sebagai hisab yasira. Hisab yang mudah. Lagu mana hisab yasira ni? Mana hisab dia tu antara dia dengan Allah. Orang lain tak tahu, tak dengar, tak nampak, tak gapo. Dia dengan Tuhan. Tuhan tunjuk, ini maksiat kamu buat. Ni apa malu dia dengan Tuhan. Maka oleh kerana mu ni bergiat tutup aib saudara, tak jaga aib apa semua, maka aku hancurkan semua maksiat. Tuhan apa? Mu tak sempat taubat tapi Tuhan nak apa? Boleh ya? Harus. Apa lagi kalau taubat? Ni. Kerana dosa hak Tuhan tak akan hapus sekali-kali, hanya dosa syirik akbar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan syirik yang akbar, yang jali, bukan syirik khafirah. Tetapi Allah siap untuk ampun selain daripada dosa syirik. Kalau orang tu taubat, Tuhan apa? Sah taubat dia, Tuhan apa? Kalau orang tu tak sempat taubat pun kalau Tuhan nak ampun, boleh. Jadi orang mukmin yang maksiat ni maknanya wala usati minal mu'minin, ahlil ma'asi minal mu'minin, yang tak bertaubat, tak sempat taubat, ataupun yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Bila gelicik fayaquna finnari, maka jatuh beleboklah mereka itu, kafir-kafir, munafik-munafik dan ahli maksiat di kalangan orang mukmin yang tidak bertaubat atau tidak diampun oleh Allah Ta'ala, di dalam neraka Jahannam. Api neraka, masuk api neraka. Tapi masa dia tak sama tu. Yang neraka tu ada masing-masing level-level pula. Neraka Jahannam untuk siapa, neraka Lazza untuk siapa, Lazza ada neraka Lazza. Macam-macam neraka. Jahim untuk siapa, lain-lain pula. Tapi hak pasti innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tu kediaman dia dalam neraka hak paling rendah, paling bawah kali. Bawah kali. Berat. Wal a'yadzu billahi min zalik. Bila sebut neraka ni kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada neraka Allah. Habis itu. Dan tetap atasnya, atas sirat oleh segala kaki orang mukmin. Kaki orang mukmin tak jatuh. Mukmin yang taqi gitu dah. Tu dan tetap atas segala kaki orang mukmin, kaki orang-orang mukmin yang taqi, yang ta'iin. Begitulah. Fatasbutu alaihi aqdamul mu'minina ta'iin, maka tetap kejap, tidak geleceh, tak jatuh. Tu di atasnya sirat oleh kaki-kaki orang mukmin yang taat. Habis itu
lalu mereka itu, nah mana lalu sini, melintasilah mereka itu orang mukmin hingga masuk ke dalam syurga. Takdir gitulah. Lalu mereka itu orang mukmin di atas sirat hingga masuk ke dalam syurga. Sebab hak Arab kata wa yamurruna alaihi hatta ilal jannati. Dan lalulah mereka itu orang mukmin yang ta'i'in, yang taat tadi itu, di atas sirat, di atas titian, di atas jisrun mamdudun ala zahri jahannam, adaku minas sya'rati wa ahaddu minas saifi tadi. Nah, sirat titian yang dibentangkan di atas belakang neraka jahannam, yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang tu. Sehingga mana? Sehingga masuk mereka itu ke dalam syurga. Tu. Tetapi tengok. Tetapi ni istidrak pada kata lalu tadi, yamurru. Sungguh pun kata orang mukmin tu lalu, ataupun boleh juga kita kata istidrak pada kata tetap. Sungguh pun kata kaki orang mukmin tu tetap, tidak geleceh masuk dalam api neraka. Tetapi bersalahan tak serupa perjalanan orang mukmin, tak sama. Tu masing-masing orang tak sama. Lalu tu lalu belakalah, tapi masing-masing tak sama. Lagu mana tak sama? Ni taswir pada kata tak sama. Sekira-kira amal mereka itu mengikut amal mereka di dunia, lagu mana? Tu dah, mengikut amal mereka itu di dunia. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tunya duduk di kepala sirat. Bila kita nak meniti tu, Nabi duduk tunggu situ dah. Bila pak kita lakah dekat, Nabi tengok kita lakah dekat, Nabi pun berdoa lalu. Nah, Allahumma sallim ya Rabb. Tu wa du'aur rasul yauma idzin Allahumma sallim. Dan doa Nabi ketika itu ialah, ya Allah, selamatkan ni umat aku. Kalau bak jatuhlah wala iyadzubillah seorang umat Nabi masuk neraka, belebuk jatuh, Nabi ku berlari selalu pergi duduk di sujud di bawah arsyir rahmat, sujud bawah arsy Tuhan. Lalu puji pula Tuhan sebagai puji yang tidak pernah dipuji oleh makhluk dan lain daripada puji sebelum tu. Sebab orang yang mula-mula sekali Allah Ta'ala perkenan syafaat Nabi kita. Kata tadi kan, bila duduk atas mahsyar tu, ahli sa'adah, ya Allah, cepatlah nak masuk syurga, cepat-cepat, hitung-hitung cepat, buku catatan cepat-cepat, kami tak sabar dah ni. Nah, kami lama duduk tunggu ni, kami nak ni. Hak ahli syaqawah tadi, hak buta mata kepala, siapa-siapa tak tahu berapa juta tahun. Nah, ya Allah, cepatlah ya Allah, kami tak tahan dah. Nah, kalau neraka pun neraka gilah. Nah, qala ya laitani qaddamtu li hayati. Apa dah Al-Quran sebut macam-macam. Ya laitani kuntu turaba, ya lah kau celaka kami, celaka jadi debu, jadi tanah lebih baik kami tidak dilahirkan jadi manusia puan. Macam-macam. Tuhan cepatlah, kalau neraka pun neraka gilah. Masing-masing tak sabar belaka. Maka pergi jopok nabi-nabi. Tuhan wi ilham para ru'asa unnas bahawasanya Tuhan hari ni tak boleh nak direct, kena cari wasilah. Wa batahu ilaihil wasilah, kena cari wasilah. Cari di Nabi Adam pun tak berani, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi mana semua. Nafsi izhabu ila ghairi. Masing-masing ini tu tak berani nak cara orang. Ikut Nabi lain hingga Nabi kita Muhammad SAW terakhirnya, manusia ni pakak pergi jumpa humu Nabi, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah, syafaatlah kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Nabi kita seorang aja hak jawab, analah, akulah ahli. Lalu Rasulullah pergi sujud di bawah arsyir rahman, puji Allah dengan pujian yang tidak pernah mana-mana makhluk puji. Bunyi lagu mana tak tahu. Sehingga Tuhan kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasal, minta apa yang kamu nak minta, tu'ta, pasti aku akan beri. Wasfa' dan syafaatlah kepada siapa yang kamu nak syafaat, tu syafaat pasti aku akan perkenankan syafaat kamu. Lalu Nabi kita pun ummati, angkat kepala tegak, umatku hai Tuhan. Selalu dah. Jadi ummati ni
Sebenarnya kalimah yang hampir saat Nabi nak meninggal satu, tapi dekat-dekat Nabi nak meninggal bukan ummati. Tu Rafiqil A'la ke apa tak ingat dah. Tapi kalimah ummati ni ialah kalimah pertama saat Nabi bangkit balik pada kubur. Di Madinah tu, Raudhah Nabi, di makam Nabi tu, Jibril tunggu dah. Bila terbuka je kubur, Nabi bangkit, Jibril duk tunggu Nabi SAW. Lalu pertama keluar daripada mulut Rasulullah, aina ummati ya Jibril. Mana umatku hai Jibril? Itu Nabi kita Muhammad SAW. Hak paling besar sekali dalam ingatan dia, dalam apa dia panggil, matlamat dia ialah umat dia, ialah kita. Gitu senang. Tu bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi kita Muhammad. Lalu syafaat lah, terbuka lah orang panggil mahkamah ketika tu. Tu syafaatul uzman, maqam mahmud. Lepas tu hak tadi syafaat orang lain pula tu. Hak Nabi letak serbai dia, jubah dia, apa di atas mizan nak berat, mizanul khair berbanding mizanul syar. Daun neraca kebaikan itu biar berat daripada daun neraca kejahatan itu, syafaat lain. Lepas tu kalau berbok masuk dengan Nabi pergi sujud pula bawa. Hak tu untuk individu tadi. Lain pula tu. Banyak. Itu. Tu maka kerana tu selawat Nabi jangan malah. Kerana makna mohon syafaat tu terkandung dah dalam pengucapan Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli, ya Allah ya Tuhan, rahmatilah Nabi kami. Siapa? Muhammad. Apa rahmati? Beri nikmat. Ar-rahmatu makrunatun bi ta'zimi. Beri nikmat yang disertakan dengan angkat darjat, kemuliaan. Yang mana? Darjat paling tinggi. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ai syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim, dan minta sejahtera. Sejahtera apa? Mungkin Nabi kita sejahtera dah. Ai ziyadatun ta'minillah. Minta tambah lagi keamanan untuk Nabi. Apa? Sebab Nabi ni dia tidak akan rehat selagi mana ada umat dia dalam neraka. Sebab tu sahabat tanya, ya Rasulullah, akhirat esok aku nak jumpamu di mana ya Rasul? Saya kata di 3 tempat. Tu. Di 3 tempat atau 4 tempat kalau tak silap dah. 3 tempat. Mana? Di mizan, di sirat, di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tempat tu Nabi kita duk alik. Dan satu lagi Arsyur Rahman. Mana? Bila ada je masuk neraka di kalangan umat Nabi SAW yang mukmin, Nabi kita berunggal lalu hidup sujud di bawah Arsyur Rahman. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi berat kok kita ni, malah nak selawat. Buktinya mana? Tok Khatib nak naik khutbah, Tok Bilal dia dulu tukar khutbah. Betul tak? Tok Bilal kata mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lagu mana? Makmum. Hadirin Jumaat. Masuk aku tidur ya. Berat tu. Patut kena jawablah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ikutlah apa-apa bagai lafaz selawat tak apa belaka. Sallallahu wasallam alaihi. Boleh belaka. Itu tanda kita faham. Tok Bilal tu kata bukan hak dia, hak perintah Tuhan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sokmo-sokmo senantiasa selawat ke Nabi. Hei orang mukmin, hendak ucap selawat salam olehmu atas Nabi. Kita pun Allahumma. Kayak gitu sepatutnya. Tapi dok kok kita senyap. Sama juga khutbah kedua. Tu khutbah kedua tu. Apa? Khatib kata mana tu? Amrun apa? Innallaha ta'ala ya'muru nabi amrin azim bis salati wa taslim kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Kita sepatutnya patut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina. Ikutlah selawat beramai-ramai. Patu barulah amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Betul. Amin. Baru amin. Hak tadi bukan tuk khatib saja selawat. Kita pun sunat selawat tu. Tu lagu tu. Nak ubah budaya ni tak jadi kalau tuk imam tuk khatib sendiri tak buat mula.
Tu imam tu khatib sendiri kena jaga, jangan duk baca strip sampai habis. Barakallahu li, baru sedar makmum. Tak boleh. Ya tu khatib sendiri tu kena jaga. Makmum yang duk tidur ni, selawat ke Nabi ni. Mai, pakat selawat ramai-ramai. Dia begitu. Nah, biar dengan khabar sikit. Jangan buat dok pahal rasa. Begitu. Habis itu. Lagu mana sekira-kira aman? Setengah mereka itu orang mukmin tadi, yang lalu perjalanan orang mukmin yang lalu di atas titian sirat tu, setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar. Tu dah. Tu sebagaimana hak Nabi SAW sebutlah. Tu. As-sa'duna al-mu'minuna 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa karrihi. Orang mukmin, orang ahli sa'adah, orang mukmin yang lalu di atas titik sirat ni kat-tarfi, ada hak sekelip mata. Siapa dah? Kat-tarfi wa kal-barqi, seperti kilat lub. Siapa? Wa karrihi, seperti angin. Slow sikit tapi laju juga tu. Sebab tu ulama faminhum, dan setengah mereka itu man yamurru alaihi kal-barqi, yang lalu di atas titian surat seperti kilat. Nabi sendiri kata tu. Tu dah. Fayamurru awwalukum kalbarqi, atau hadis Nabi. Nabi kata fayamurru awwalukum, maka lalulah yang awal-awal di kalangan kalian kalbarqi, seperti kilat. Seperti kilat lep. Siapa dah? Allah. Ni kita nak ni. Kena doa betul tu seperti kilat. Kilat yang menyambar. Dan setengah mereka itu orang mukmin yang lalu di atas titian sirat tu kelakuannya seperti burung yang terbang, seperti burung yang terbang. Jadi Huzaifah ibn al-Yamani, bila Nabi kata fayamurru awwalukum kalbarqi, maka lalulah yang awal-awal di kalangan kamu di atas titik sirat seperti kilat. Qala, kata Huzaifah, qultu, berkata olehku, bi abi anta wa ummi, demi bapakku, engkau dan ibuku, ayu syai'in kamaril barqi, lagu mana ya Rasulullah lalu supaya kilat luk tu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun jawab, alam tarau ilal barqi, adakah engkau tak lihat kepada kilat? Kaifa yamurru, bagaimana dia lalu, wa yarji'u, dan dia pergi balik, fi tarfati ainin, pada sekelip mata. Kayak gitu kan? Look, kayak gitu. Kilat lagi. Ya gitu, sekelip mata. Kita kelip tak ada nampak dah. Kalau kelip tak nampak dah. Kena tengok gini baru cuk. Ya gitu kilat. Nyambar. Sekelip mata. Maknanya seperti sekelip mata. Tu dah. Seperti kilat tu mana katarfidah, seperti sekelip mata. Kilat tu mana sekelip mata. Dia pergi dan dia pergi tu, Nabi kata fi tarfati ainin, pada satu kelipan mata. Begitulah yang awal-awal lalu di atas titian sirat di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tu dah. Summa, kemudian Nabi kata kamarrir rihi, seperti tiupan angin. Laju juga tu. Seperti tiupan angin. Summa, kemudian kamarrit tayri, seperti terbangnya burung. Ni dalam kitab kita ni sebut ni lalu dah. Seperti burung yang terbang. Ada ambil di hadis dah ni. Seperti burung yang terbang, kepala sayap. Gitu. Dan setengah mereka itu orang mukmin seperti kuda yang berlari. Seperti kuda yang berlari. Ada hadis ni? Tak ada Wasyaddir rijali. Tak ada. Mana Wa minhum man yamurru alaihi kal jawadi, wa minhum man yakunu bati as-sayri alaihi. Tu tak ada lah.
hak slow tu. Kuda ni cepat juga. Duk 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 duk. Gitu. Seperti kuda yang lari. Laju jugaklah kuda. Nah. Dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan. Supaya orang berjalan aja. Kelambatan dia tu supaya orang berjalan. Dan setengah mereka itu merangkak. Ni semua ni hak lambat belakang ni. Wa minhum may yakunu bati as-sayri alaihi. Slow lalu di atas titian sirat tadi. Itu dah. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirati, dan nabi kalian berdiri di atas sirat, duduk di hujung sirat. Mana nu kita duduk lalu situ, nabi kita duduk tunggu sebelah elit syurga ni. Sebab orang hak mula-mula lakoh kaki masuk dalam syurga, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperintahkan pintu syurga dibuka melainkan orang yang pertamanya jejak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang sahih. Itu dah. Wa nabiyyukum, padahal nabi kalian qaimun, berdiri ala sirati, di atas kepala sirat di hujung. Yaqulu, hal kadang berkata nabi, Rabbi sallim sallim, Tuhan selamatlah selamat, hatta ta'jiza a'malul ibadi. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u sayri illa zahfan. Sehinggalah datang seorang laki-laki di kalangan umat Nabi tadi itu yang tak mampu nak melintah, melainkan kena mengakuk. Mengakuk baru boleh. Tu dah. Dan setengah mereka itu merangkak, ni semua ni seluruh belakang ni. Dan setengah mereka itu orang mukmin mengesok tu, mengesok. Dia gitu, mengesok, serih, seluruh. Demikianlah kata Syekh Abdul Samad pada mana lagu itulah lebih kurangnya masing-masing mereka itu orang mukmin sebab bersalahan amal mereka itu. Tak serupa amal, tak serupalah laju slow lalu di atas titian sirat. Hak ni semua ni tak nampak lagi lah kita duk hidup selagi mana hayat duk kandung dalam nyawa ni, dalam tubuh ni, nyawa duk kandung dalam tubuh ni. Bila nanti siapa masa hak ni dah hak ni dah akan kita akan lihat sebenar al-haq, kau yang sebenar. Habis itu kemudian kita sambung semula pula, dan demikian lagi wajib mereka itu bahawa percaya akan telaga Kautsar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.